أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul. Allahumma ghnina bihalalin haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian sambungan semalam, pengisian subuh pagi ni. Kita baca lagi satu ayat insya-Allah. Bukan nak tafsir, kita baca tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat insya-Allah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Ghairil maghdubi 'alaihim. Insya-Allah kita masih lagi dalam kitab Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Tafsir surah Yunus ayat nombor 20 pagi ni insya-Allah. Sambungan semalam 19. Hari ini insya-Allah tafsir ayat yang ke-20. Sebelum tu kita share sama-sama insya-Allah. Mohon share sahabat-sahabat.
insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat nombor 20 surah Yunus, kita baca sama-sama insya-Allah. Sebelum mentafsir ayat-ayat berikut, Tok Guru mengulangi kuliah 4 minggu lepas. Kuliah lepas Tok Guru ulang balik ya, ayat sebelum-sebelum ni, sebelum diteruskan ayat nombor 20. InsyaAllah kita baca tafsiran Tok Guru. Minggu lepas Tuhan beritahu kepada kita sebahagian dari sekarang Tuhan beritahu kepada kita sebahagian dari perkara yang mustahak manusia tahu. Dia sebut wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Seramai-ramai manusia di muka dunia, kita bangsa, tidak kira bangsa, bahasa, budaya, semuanya satu sahaja. Ya. Saya ulang balik. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Seramai-ramai manusia di muka dunia, tidak kira bangsa, bahasa, budaya, semuanya satu sahaja, kata Tok Guru. Banyaklah tafsir mengenai satu ini. Walau bagaimanapun cara mudahnya ialah semua manusia hamba Tuhan belaka. Sepatutnya apabila Allah lantik Nabi Adam menjadi Nabi, anak cucu dia yang membiak akhirnya berketurunan Melayu, Cina, Siam, orang putih, sama-sama faham bahawa semuanya hamba Tuhan belaka. Terang sangat. Saya ulang balik. Tok Guru kata, walau bagaimana cara mudahnya ialah semua manusia hamba Tuhan belaka. Sepatutnya apabila Allah lantik Nabi Adam menjadi Nabi, anak cucu dia yang membiak akhirnya berketurunan. Melayu pun ada, Cina pun ada, Siam, orang putih, sama-sama faham bahawa semuanya hamba Tuhan belaka. Tetapi malangnya manusia, fakhtalafu, berselisih, berkelahi di antara satu sama lain. Dan Tuhan kata, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Kalau tidaklah kerana benda ini siap aku buat di Lauh Mahfuz, nescaya aku bertindak ke atas mereka yang derhaka. Pada asalnya dia hamba aku, tiba-tiba menjadi hamba syaitan, hamba nafsu, hamba orang, sedangkan aku yang pelihara dia, aku yang menjadikan dia. Celaka sungguh manusia. Kalau tidak kerana sepatah perkataan itu, sudah lama aku belanyak habis licin manusia. Ni maksudnya. Kata Tok Guru, aku genyih. Maksudnya Allah dah bagi tahu. Allah infokan kita. Sepatutnya walaupun macam-macam keturunan kita ini, tapi sepatutnya ni kita semuanya faham kita ni semuanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira dia Cina, Melayu, Siam, orang putih, sepatutnya dia faham bahawa semuanya hamba Allah sahaja.
Tapi malangnya manusia, fahtalafu, kata tu guru ayat ni, berselisih, berkelahi di antara satu sama lain. Allah berfirman, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifu. Kalau tidaklah kerana benda ini kalau tidak kerana benda ini, Allah sudah bertindak. Allah buat di Lauh Mahfuz. Allah dah berucap di Mahfuz. Allah dah bersabda di Mahfuz. Maksudnya apa? Pada asalnya dia hamba aku. Kalau Allah tak berjanji di Lauh Mahfuz, Allah akan bertindak pada makhluk tersebut, iaitu manusia. Ya. Pada asalnya dia hamba Allah, tetapi tiba-tiba dia bertukar menjadi hamba syaitan. Dia tak share lagi. Sawah. Share dulu, insyaAllah. Saya ulang balik, ya. Sepatutnya manusia itu menjadi hamba Allah, tetapi akhirnya menjadi hamba syaitan, hamba nafsu, hamba manusia, hamba orang. Sedangkan Allah pelihara dia, sedangkan Allah yang menjadikan dia. Itu yang marah, ya. Kalau tidak kerana sepatah perkataan yang di Lauh Mahfuz tu, lama dah Allah Ta'ala renyih, kata Tok Guru, iaitu lanyak habis manusia ni. Tapi sayangnya Allah Ta'ala kepada kita tu hebat, ya. Sifat Rahim, ya. Sifat kasih sayang Allah, rahmat dengan kita. Ayat yang kita baca sebelum ini, kata Tok Guru, bercerita mengenai keadaan kita. Tidak ada orang boleh beritahu keadaan kita, tidak kira Melayu, tidak kira Cina, yang sebenarnya melainkan tukang yang membuat kita sendiri, iaitu Allah Ta'ala. Usahlah kita hendak tahu barang-barang halus, yakni barang-barang tersembunyi dari pandangan mata kasar. Pada mata kasar kita sendiri tidak tahu keadaan luaran kita dengan sepenuhnya, kata Tok Guru. Kenapa nadi kita bergerak? Kerana apa? Walaupun dia elok-elok berjanji, selepas itu dia lupa. Lupa ini kerana apa? Serupa kita turun dari rumah tadi, cakap kepada isteri, balik nanti kita beli ikan. Tahu-tahu balik saja. Kerana apa? Terlupa. Begitu juga kita sedap, seronok berbual-bual, tiba-tiba teringat, Allah, aku berjanji dengan orang. Kerana apa? Teringat. Apa punca manusia terlupa dan apa punca manusia teringat? Siapa dia cuit? Siapa dia cungkil? Apabila kita tidur, kadang-kadang kita bermimpi. Mimpi ini benda apa? Bolehlah orang sebut bahawa mimpi puncanya begini-begini. Itu ramalan, rabaan saja. Entah betul, entah tidak, kata Tok Guru. Teori itu gagah, sementara datang teori lain lebih gagah lagi dengan dalil dan hujah. Semua ini meraba walaupun keluar dari profesor, walaupun keluar daripada Tok Guru. Yang benar-benar tahu cerita kita tidak ada yang lain selain daripada tukang arkitek yang membuat kita sendiri, iaitu
Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih faqul innamal ghaibu lillahi fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Sadaqallahu azim. Surah Yunus ayat nombor 20. Kita masuk balik. Dengan mereka dan mereka yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya? Maka jawablah, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara gaib itu tertentu bagi Allah. Oleh itu tunggulah, yakni hukuman Allah. Sesungguhnya aku juga di antara orang-orang yang menunggu. Surah Yunus ayat nombor 20. Cerita Rasulullah SAW terima bab ayat nombor 20, iaitu orang yang ingkar tu menceritakan, menanya, menyoal mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu satu mukjizat dari Tuhannya. Maka diperintahkan Allah Ta'ala, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara ghaib itu tertentu bagi Allah. Oleh itu tunggulah hukuman Allah. Sesungguhnya aku juga di antara orang-orang yang sedang menunggu. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Ada orang kata kepada Nabi Muhammad, kenapa tidak turun? Kenapa Tuhan tidak turunkan ke atas Muhammad satu tanda? Fakul, jawab begini sahaja, kata Allah, innamal ghaibul lillah. Segala benda ghaib ini hak Tuhan, tidak hak aku. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Tunggulah tuan-tuan semua, kita sama-sama akan tunggu, kata Rasulullah SAW. Kita balik semula kepada cerita soal jawab. Jadi di antara ayat-ayat soal jawab Allah selitkan dengan ayat asas supaya kita tidak hanyut sangat bersemasa soal jawab. Soal jawab yang berlaku pada zaman hari itu akan berlaku juga pada bila-bila masa, walaupun ia tidak berlaku pada zaman kita sekarang. Apa soal jawabnya? Wa yaquluna anna laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Ada orang berkata, kenapa Tuhan tidak turunkan ke atas Muhammad satu tanda? Maknanya dia hendak tengok Muhammad ini keramat ataupun tidak. Ini golongan yang inginkan Nabi jenis keramat. Wahai Muhammad, macam mana kamu sanggup menjadi Nabi sedangkan kamu pun tidak keramat serupa aku juga? Kenapa Tuhan tidak bawa turun satu petanda keramat yang menunjukkan bahawa kamu ini benar-benar Nabi? Yang ingkar ni, yang lawan Rasulullah, yang tak percayakan Nabi ni, cabar Nabi, mahukan Nabi satu benda yang special yang berlaku pada Nabi. Nak tengok sangat, kalau betul-betul nak confirmkan Nabi Muhammad itu Nabi Allah, Nabi Muhammad itu Rasulullah, dia nakkan sangat satu mukjizat, nak tunjuk depan mata dia. Dia nak tunjuk secara langsung, live depan mata. Bukan live streaming, live depan mata, maksudnya dia nak tengok depan mata betul ke Nabi ni Rasulullah SAW. Orang Melayu sekarang pun masih ada yang mempercayai dan memuja keramat. Kalau ada dua tok guru di kampung, seorang tok guru dia mengajar, dia menjadi tok imam balaisah ataupun surau ataupun masjid. Dia selalu menunaikan permintaan orang. Seorang lagi tok guru juga, tetapi kurang sembahyang berjemaah, kurang dengan perjuangan Islam tetapi keramat. Di antara dua jenis tok guru ini, yang mana ramai pergi, yang mana ramai orang pergi kerumun, kata tok guru likung,
ya, kerumun balaisah dia. Tok guru yang iltizam, yang istiqamah dengan kerja dia kah, ataupun kerumun tok guru yang berkeramat. Ini perangai kaum kita, kaum Melayu. Ya, ada dua jenis tok guru. Satu yang suka memang di masjid, di surau, jadi tatapan orang, jadi reference orang. Satu lagi yang ada keramat. Di negeri lain tidak tahulah. Tapi kalau di Kelantan, kata Tok Guru, ramai akan pergi kepada Tok Guru keramat. Biarpun dia kurang sembahyang. Tak sembahyang, ya, dia kurang sembahyang jemaah. Walaupun malam-malam tidur sampai cerah. Tidak berjemaah, tidak bertahajud. Kalau bunyi keramat, orang akan pergi dukung anak, dukung cucu, bawa pergi kambing, beras, pulut, nasi kunyit, bawa pergi belaka, kata Tok Guru. Tok Guru keramat, semuanya dapat. Berapa? Ada keramat. Nak mengubatkan, nak macam-macam. Kerana apa? Kerana keramat. Penyakit zaman jahiliah hari itu hidup lagi turun-menurun, titik menitik sampai ke Kelantan. Kalaupun orang zaman jahiliah dulu berdalih menolak Nabi Muhammad SAW kerana tidak membawa keramat. Ya, sampai sekarang masih lagi ada bab perangai itu. Ada yakin dengan keramat Tok Guru satu lagi. Keramat ini disebut dalam kitab-kitab usul. Wal karamatu haqqun. Keramat ini perkara yang benar, tidak olok-olok. Tetapi kita kena beza di antara keramat dan sihir. Tok Cha ataupun Sami, kata Tok Guru, pun kalau dikira sama dengan keramat juga. Cuma orang Melayu tidak panggil keramat kerana takut jadi kafir. Keramat merupakan hadiah daripada Allah Ta'ala kepada seorang yang istiqamah, beramal soleh, di mana amalannya betul, akidahnya betul. Pemberian ini merupakan hadiah daripada Tuhan kepada seseorang. Itu keramat yang betul, hadiah daripada Allah Ta'ala. Ada pula yang hendak mendapatkan sesuatu perkara gaib dengan cara berapat, bersahabat dengan jin. Apabila dia baca ayat-ayat tertentu, upacara sembahyang tertentu, maka bertih nasi kunyit, maka datanglah jin. Orang Islam tidak boleh buat kerja seperti itu sebab sewaktu Nabi kita Muhammad SAW dikepung orang kafir, Jibril datang menawarkan bantuan. Wahai Muhammad, di belakang aku ini ada 2 malaikat penjaga bukit di Mekah. Kalau kamu suruh dia ambil bukit, hempas ke atas kepala Abu Jahal, dia boleh buat. Nabi menolak tawaran itu. Jibril tawar lagi. Kalau kamu suruh dia tukar tiap-tiap baru di Mekah ini jadi emas, semua untuk mendakwah orang kafir itu dengan emas, dia boleh buat. Nabi tolak juga tawaran itu. Tu hebatnya Rasulullah SAW. Fakul, kalau orang datang meminta pertolongan, hendaklah kita menjawab, innamal ghaibu lillah. Segala benda ghaib ini hak Tuhan sahaja. Aku ini hamba Tuhan. Oleh yang demikian aku tidak boleh buat apa yang kamu hendak, kerana semua itu kepunyaan Tuhan. Sekejap. Kata Rasulullah SAW, jawapan seperti itu sekiranya tidak menaikkan imej Nabi dan tidak meluaskan pengaruh Nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW hendakkan pengaruh di dunia, dia kena susun jawapan yang boleh menaikkan imej dia di kalangan orang Arab sebagai orang yang paling berkuasa. Tetapi bagi Nabi, seorang Nabi yang hanya menerima wahyu daripada Allah Ta'ala,
dia kena jawab serupa dengan Tuhan ajarkan. Walaupun jawapan itu tidak menambah darjat dia dan tidak meluaskan pengaruh dia. Itu cara Nabi. Kalau ikut peluang memang ada lah. Nabi boleh minta Jibril dah offer dah. Jibril dah offer, ada 2 malaikat, satu boleh buat emas, satu boleh buat bukit, boleh hempas Abu Jahal. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi tidak ambil kesempatan. Nabi dengan cara Nabi, iaitu ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi tidak diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itu Nabi tidak mengikut dirinya sendiri. Dia mesti nurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sambung lagi, fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Tunggulah semua, sesungguhnya kamu dan kami bersama-sama menunggu. Kata Tuhan, kata ayat ni, kami tidak dapat memberi apa-apa. Tunggulah pada masa depan nanti. Itu jawapan yang diberikan Al-Quran. Satu lagi jawapan Al-Quran yang disebut dalam ayat-ayat lain. Sekiranya Nabi Muhammad boleh memberi bukti segera, iaitu melalui mukjizat, dan mereka boleh tengok benda ini turun dari langit, apa jaminan dia akan beriman walaupun setelah tengok mukjizat itu berlaku? Manusia boleh berdalih juga, kamu sihirkan aku. Macam mana kamu hendak buat kalau dia kata begitu? Tu Nabi boleh baca lama dah. Kalau dia buat juga, terima cabaran-cabaran orang Quraisy tu, dia akan dituduh sebagai ahli sihir. Macam-macam perangai manusia yang suka berdalih. Sebab tu Nabi tunggu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, Islam ini bukan agama untuk orang Arab pada zaman hari itu, bahkan agama untuk orang zaman hari itu dan untuk manusia sampai kiamat. Oleh yang demikian, kalau turun mukjizat hanya untuk orang zaman hari itu yang boleh manfaatnya. Kita yang hidup zaman sekarang hendak buat bagaimana? Tidak boleh kita minta mukjizat lagi. Kerana Nabi sudah mati. Jadi mengajar Islam melalui keramat ini tidak selesai masalah. Tidak selesaikan masalah. Sebab itu orang di zaman Nabi Muhammad SAW yang akal fikiran mereka waras, molek, tidak minta keramat dan benda lain kerana sudah cukup dengan Al-Quran. Al-Quran itu sudah cukup sebagai satu tanda kebenaran. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh manusia, seluruh dunia. Itulah Al-Quran. Dan ia akan sampai pada hari kiamat. Kata Tok Guru lagi, kalau awak ni minta barang selain daripada Al-Quran, ia hanya bermanfaat di masa itu. Sedangkan Al-Quran ini manfaatnya sampai pada hari akhir zaman. Al-Quran inilah sebenar-benarnya keramat daripada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali saja turun berguna untuk semua manusia di seluruh dunia pada setiap ketika. Itulah Quran, tuan-tuan. Hebatnya Allah turunkan, Tok Guru terpanggil keramat sampai akhir zaman. Kadang-kadang dengan menggunakan lain keramat, Tok Ayah ataupun Tok Guru sendiri suka, yakni seronok apabila ramai orang mari ke rumah dia. Dia keramat. Kalau dia suka orang yang puja, maka berarti dia berdakwah supaya yang orang memuja itu. Sedangkan orang ramai yang datang belum tentu lagi memeluk Islam. Sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang Tok Ayah, sebagai seorang ustaz ataupun Tok Guru, kewajipan kita memaut supaya orang bertemu dengan Tuhan, supaya orang dapat merapatkan diri kita dengan Tuhan. Itu tujuannya. Bukan bab pasal keramat tu, pasal nak pautkan sahabat, kerabat, jiran, semua itu kepada Allah Ta'ala.
Itu tugasan seorang pendakwah, tok guru. Dan tok guru hanya sebagai titian. Laluan orang ramai menyeberang ke sana hendak berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau orang pergi ke rumah kita, alhamdulillah. Tetapi jangan berasa suka sangat ataupun seronok sangat kerana orang puja kita. Bahkan kita mesti berusaha supaya orang ramai terus kepada Allah Ta'ala. Dia hendak hormat atau tidak kepada kita, itu masalah dia. Pokoknya jangan buat orang berhenti setakat kita, kerana bila kita mati, orang akan menjadi jahil semula. Itu satu perkara yang sungguh-sungguh bercanggah dengan ajaran agama Islam. Maksudnya berterusan. Ilmu yang di-share, ilmu yang dirungkai, ilmu yang diajar itu berterusan. Walaupun tok guru itu sudah mati. Jangan sampai dia orang tok guru mati, kita pun mati, berhenti terus mengaji ilmu. Nabi Muhammad SAW sendiri sewaktu baginda hidup, memanglah Allah Ta'ala berikan bermacam-macam keramat yang kita panggil mukjizat. Pernah saya sebut, kata Tok Guru, pernah Ambo sebut, waktu Nabi sampai di Madinah, dia kerat 2-3 batang tamar sebagai tempat dia bersyarah di masjid. Zaman hari itu mikrofon tidak ada. Jadi Nabi naik atas batang tamar untuk melantangkan suara dia. Habis orang semakin ramai, masjid Madinah yang semakin besar. Bila semakin ramai, masjid Madinah pun semakin besar. Batang tamar itu mula buruk, maka orang pun buatlah mimbar lain. Apabila siap, Nabi guna yang baru, tinggal mimbar yang lama. Sedang Nabi bersyarah, terdengar bunyi budak menangis teresak-esak. Semua orang berpaling ke kanan ke kiri. Siapa pula yang teriak? Budak mana? Tidak ada budak yang teriak, sedangkan bunyi suara menangis. Akhirnya dengan sebab suara itu mengganggu orang ramai, Nabi pun turun daripada mimbar, pergi ke mimbar lama dan terus pujuk batang tamar itu supaya berhenti teriak ataupun menangis. Barulah sahabat-sahabat Nabi sendiri tahu bahawa yang teriak itu bukan budak, tetapi barang tamar lama. Batang tamar yang lama yang pernah Nabi pijak dengan tapak kakinya yang mulia untuk berkhutbah. Batang tamar itu kecil hati lantaran Nabi tinggalkan dia. Allah, tuan-tuan. Itu pokok tamar tu pun sayangkan Nabi. Ini keramat ataupun mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawa semua makhluk di muka dunia bertasbih kepada Tuhan. Mengingatkan kita, semua makhluk dalam dunia ni memang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada benda di muka dunia ini kecuali masing-masing bertasbih belaka dengan memuji Tuhan. Ini dalilnya. Manusia memuji cara dia, rumput rampai memuji cara dia, baru batu batan memuji cara dia. Apa saja, semuanya memuji, kata Tok Guru. Sebab itulah Tok Guru kata, apabila kita pakai kain, pakai sekali dua kali. Bila berbau sikit, tak usah pakailah. Kerana apa? Bila kain sudah buruk, artinya dia tidak ada maya untuk bertasbih kepada Tuhan. Sebab itulah orang Islam diajarkan sentiasa bersih. Jangan kita mengotori diri kita. Selain daripada comel dipandang, ia tidak menyakiti orang lain melalui gangguan busuk. Jadi apabila memakai kain, pakailah yang segar-segar, segar megar, kata Tok Guru, supaya dia boleh bertasbih dengan sembahyangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kain bertasbih, bererti kita sendiri sentiasa bertasbih. Ini hebatnya dari Allah Ta'ala. Maksudnya manusia, bukan manusia saja dihendaki bertasbih,
makhluk lain pun bertasbih, termasuk pakaian kita. Sebab tu Islam galakkan jadi pembersih, jangan jadi pengotor. Pasal yang membersih tu lah senantiasa bertasbih dengan Allah Ta'ala. Yang baru, yang cantik tu lah terus bertasbih, segar dia bertasbih menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebenarnya tujuan Islam, menyuruh kita sucikan diri, sucikan pakaian, sucikan kawasan, supaya terus bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat 20 ya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya tidak tidak memandang kuasa Allah Ta'ala, ataupun tidak menyakiti, tidak mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Jangan dicabar-cabar tentang keramat ataupun mukjizat kepada Allah Ta'ala. Semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Kita jangan mencabar, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang gaib itu memang tetap gaib, itu semuanya kita tunggu datang. Jangan diminta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah habis ayat 20. Kita jumpa petang ni InsyaAllah ayat yang ke-21. Mudah-mudahan pengisian pagi ni dapat kita bawa sebagai bekalan kita kepada mahsyar nanti, InsyaAllah. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wassahhi ajsadana wa nawwir qulubana wassabbir imanana wa ahsin a'malana wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri bina wa khdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tahasanna bizil wajabar wa tasanna malakut hallazi la yamut isrif anal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma ismi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'un alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Innallaha baligh qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadira. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.